Yang pertama digambarkan orang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang meyakini 6 perkara rukun iman, orang yang beramal dengan 5 perkara rukun Islam. Ini namanya orang mukmin. Dikatakan inna nafsal mukmin, sesungguhnya nyawa orang mukmin akan keluar, yakni keluar ketika ditarik oleh malaikat, maka ketika itu dikeluarnya seperti keluarnya peluh daripada badan kita. Ini gambaran yang pertama. Manakala orang kafir dikeluarnya itu dipaksa keluar macam mana pedang yang dihunus ke himar, iaitu keldai, ya, maka kasarlah bunyinya tu. Itu perbandingan. Tapi ingat, saya ulang balik, hadis ni dhaif. Cuma gambaran yang ditunjukkan di sini, kita kena menyampaikan amanah penulisnya, kita sampaikan juga. Dan sesungguhnya orang mukmin pernah melakukan kesilapan. Maksudnya kita orang mukmin tetap pernah melakukan dosa, sama ada dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak bapak, dosa dengan pasangan hidup, dosa dengan ahli keluarga, dosa dengan jiran-jiran dan sebagainya, dosa dengan ahli qaryah masjid kita pun sama. Ya. Jadi semua orang mukmin pernah melakukan dosa, sehingga dalam hadis ni menyebut bahawa ada orang yang melakukan dosa tapi tak sempat untuk minta ampun, maka ketika matinya itu dibebankan kematiannya. Ketika matinya itu disakitkan sedikit kematiannya. Ketika matinya itu diaibkan sedikit matinya. Kerana apa? Kerana Allah nak ampunkan dosanya. Kasih Tuhan kepada hambanya. Dalam keadaan hambanya yang kurang beramal, yang banyak langgar perintah Allah, tapi di hujung hayatnya bagi orang yang beriman, orang yang menyebut kalimah syahadah la ilaha illallah, maka kita ni kena sentiasa bersangka baik dengan dia. Dan digambarkan dalam hadis ini, kadang-kadang Allah memilih bentuk kematian tu nampak tragis. Kita nampak ada orang mati dalam keadaan mati lemas, mati berlanggar sampai berkecai badan, mati dalam keadaan yang kita tak jumpa dia punya jenazah dan sebagainya. Adakah mati itu menggambarkan keburukan atau menggambarkan neraka atau menggambarkan siksa? Jawapannya tidak sama sekali. Kerana bersandarkan kepada moral hadis ini, dia menunjukkan bahawa ada orang beriman yang melakukan dosa dan dia tak sempat minta ampun. Allah bebankan sedikit kematiannya, Allah siksakan sedikit dengan kematiannya, rupa-rupanya dengan bentuk payahnya sikit mati itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghapuskan kesalahannya. Manakala orang kafir juga ada yang terbaik di antara kita. Malah kadang-kadang secara zahir dia lebih baik daripada kita. Ya, pantang ada orang susah, dia akan mendahului kita untuk bantu orang lain. Ya, pantang ada orang sakit, dia orang yang dahulu, ya, bawa orang tu pergi klinik, bawa orang tu pergi mendapat rawatan dan sebagainya. Maka ada orang kafir yang kuat kebaikannya, kuat akhlaknya, cantik akhlaknya, melakukan kebaikan di dunia, dan Allah balas dia bila? Allah balas di dunia juga. Yakni ketika nak mati, Allah mudahkan kematiannya. Sebab tu kita tak boleh judge atau tak boleh kita panggil meletakkan satu hukuman. Apabila orang ni mati senyum, oh dia ni masuk syurga. Apabila orang ni mati dalam keadaan parah, habislah, ini tanda-tanda neraka. Kita tidak berhak, malah berdosa untuk meletakkan satu-satu hukuman. Tuan-tuan puan-puan, sahabat masjid Al-Mu'minun USJ 2, kalau siapa-siapa menonton program Tanyalah Ustaz pagi tadi, saya ada sebut satu hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW menegur seorang sahabat, Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid ini, kalau ikut Usamah bin Zaid ni cucu angkat Nabi lah, sebab Zaid bin Thabit, Zaid bin Abu Harithah, dia adalah anak angkat Nabi SAW. Usamah bin Zaid pernah
membunuh tawanan perang atau pernah membunuh tawanan itu dalam keadaan orang itu telah menyebut kalimah syahadah. Maka Nabi marah kepada Usamah. Ya, Nabi marah sebab pagi tadi kami memang sembang la taghdab, jangan marah. Maka Nabi SAW marah kepada Usamah bin Zaid, kenapa kamu bunuh orang ni sedangkan dia telah menyebut kalimah la ilaha illallah. Maka Usamah bin Zaid kata apa kepada Nabi? Dia kata orang ni sebenarnya tidak ikhlas. Dia menyebut di mulut sahaja tetapi di hatinya tidak begitu. Maka Nabi marah lagi kepada Usamah bin Zaid. Nabi mengatakan bahawa sesungguhnya aku diutuskan untuk mengajar atau melihat zahir manusia, bukan batin manusia. Jadi kita ni sebagai orang awam, sebagai orang biasa macam kita, ahli qaryah kita, apabila ada satu-satu kematian, maka janganlah kita berkata dalam keadaan perkataan yang buruk-buruk. Ya, jangan kita beranggapan bahawa habislah dia mati, aurat tak tutup, buat dosa itu dan ini, jangan, ya, kerana kita tak tahu sama ada dia itu mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Sebelum kita tutup dalam hadis ni, kita nak sebut bahawa yang pertama, hadis ni adalah hadis dhaif, hadis lemah. Maksud hadis lemah tidak boleh dijadikan hukum, hanya boleh dijadikan peringatan sahaja. Ya, kita tidak boleh menggambarkan realnya keadaan ni, tak boleh. Kita ambil dia sebagai peringatan. Peringatan dia apa? Kalau benar orang mukmin, maka Allah mudahkanlah, ya, ruhnya itu keluar daripada badan. Maksud mukmin apa? Beriman kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau dalam hidupnya dia beriman kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Allah permudahkan sakaratul maut dia. Manakala orang kafir memang susahlah, sebab dia mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah Ta'ala. Itu dua. Yang ketiga, dalam hadis ni mengingatkan, walaupun hadis dhaif tapi itu sekadar peringatan, hadis ni mengingatkan bahawa bagi orang mukmin dia pernah buat dosa. Dia pernah buat dosa. Dosa ni kita tak boleh cakap lah banyak sangat dosa dia. Ya, jadi macam mana jadinya? Kadang-kadang Allah bebankan dia dengan sakit yang panjang. Kenapa? Nak ampunkan dosa dia. Kemudian kadang-kadang juga Allah jadikan kematian iaitu sedikit nampak uzur, sedikit keuzuran, sedikit menampak macam siksa, sedikit kehinaan, sedikit tragis dan sebagainya. Kenapa? Maka rupa-rupanya Allah Subhanahu wa taala nak ampunkan dosa dia. Kenapa Allah nak ampunkan dosa dia? Sebab keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu. Yang seterusnya, yang keempat, orang kafir yang buat baik di atas dunia ni, dialah rajin hadiah, dialah rajin sedekah, dialah di antara orang penting yang mengingatkannya peringatan bantu orang miskin, tolong itu, tolong ini, maka Allah beri dengan upah di dunia siap-siap. Upah di dunia, dia dapat anak yang baik, dia dapat harta yang banyak, dia dapat ahli keluarga yang santun-santun, dan juga kemungkinan besar dia juga mendapat kematian yang dimudahkan. Ya, kematian yang dimudahkan. Orang kafir, ya, kita nampak matinya senyum, kita nampak matinya mudah je. Kenapa jadi begitu? Kafir tetap kafir, dia mati tidak beriman, tetapi Allah membalas kebaikan apa yang dia buat di dunia juga. Tak sempat nak tunggu akhirat. Sebab sebaik-baik orang kafir di dunia, dia tetap jahat di sisi Allah Ta'ala, kerana dia tidak mahu beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, orang beriman Allah gambarkan dalam surah An-Nahli. Ya, surah An-Nahli ayat 32. Siapa ada masa nanti cek balik surah ni. Surah An-Nahli ayat 32, Allah gambarkan orang yang mukmin ni, bila dia nak mati, maka malaikat datang lalu mengucapkan salamun alaikum.
salamun alaikum, salam sejahtera ke atas anda semua. Ya, lalu dipaparkan baginya orang beriman ini jalan menuju syurga Allah Taala. Sebab tu kalau kita baca dalam dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita akan dapati Ibnu Qayyim ada mengaitkan beberapa ayat Quran dan hadis yang menunjukkan kita ni besok bila nak mati, saat sakaratul maut, kita sudah nampak sama ada kita itu sedang menuju ke syurga atau kita itu sedang menuju ke neraka. Ketika saat sakaratul maut, kata Ibnu Qayyim, ketika itu ada orang merasai kelapangan, kedinginan, kemudahan di saat itu, dan ada orang sudah nampak kepayahan demi kepayahan dan kesukaran. Jadi ini gambaran surah An-Nahli bagi orang beriman. Surah An-Nahli ayat 32, bagi orang mukmin, malaikat datang kepada kita dengan mengucapkan salamun alaikum, salam sejahtera atas kalian, maka dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat gambaran, adakah dimasukkan syurga selepas mati? Maka tidak, kita akan berpindah ke satu alam yang dipanggil alam barzakh selepas kematian.